Assalamualaikum, saya Rosfara Diana binti Roslan dan saya akan membentangkan tentang bahagian pengenalan isu pilihan raya dan juga penyataan masalah. Pilihan raya bermaksud proses pemilihan wakil rakyat untuk memerintah dan mewakili sesuatu negeri ataupun persekutuan. Proses pemilihan ini harus dilakukan mengikuti prosedur yang telah diberi dengan telus dan juga teratur serta perlu dilakukan secara sulit. Jadi, undi ialah pemilihan calon atau penentuan sesuatu usul dengan penandaan pada kertas undi ataupun melalui sistem elektronik. Selain itu, terdapat juga sistem pengundian di mana ianya menentukan kadar penukaran antara undi dan juga kerusi. Bagaimana undi itu diterjemahkan ke dalam bentuk kerusi di mana ia menentukan berapa banyak dan jenis undi yang diperlukan untuk seseorang wakil rakyat tersebut memperolehi kerusi di dalam parlimen. Terdapat beberapa jenis sistem pilihan raya atau sistem pengundian di Malaysia. Okay, sistem yang pertama adalah sistem pengundian majmuk, iaitu plurality system. Ianya juga dipanggil sebagai sistem pilihan raya First Past the Post (FPTP) ataupun Winner Take All. Di dalam sistem ini, calon perlu memperoleh undi lebih berbanding dengan calon lain untuk menang dalam pilihan raya tersebut. Ia bermaksud calon yang menerima undian terbanyak akan diberikan kerusi di dalam parlimen. Melalui sistem ini, calon tidak perlu memperolehi majoriti 50% undi untuk menang, tetapi hanya perlu memperolehi undi lebih dari calon-calon yang lain. Jadi, sistem yang kedua ialah sistem majority system. Ianya berbeza dari sistem yang sebelum ini kerana calon hanya perlu mendapatkan majoriti undi, iaitu lebih dari 50% undi untuk menang. Sistem ini menunjukkan praktis demokrasi yang sebenar kerana sistem ini lebih baik jika dibandingkan dengan sistem sebelum ini, iaitu sistem pengundian majmuk. Seterusnya, sistem perwakilan berkadar, Proportional Representation System. Perwakilan berkadar merupakan satu sistem di mana keputusan akhir pilihan raya adalah berdasarkan agihan undi yang diperolehi oleh setiap parti. Sebagai contoh mudah, sekiranya parti A memperoleh 30% undi keseluruhan di dalam pilihan raya, maka 30% kerusi di parlimen akan diberikan kepada parti tersebut. Jadi di sini menunjukkan bahawa setiap undian adalah bernilai di dalam sistem ini. Sistem ini juga dikatakan sebagai sistem yang sangat kompleks tetapi pada masa yang sama merupakan sistem yang adil. Jadi saya akan teruskan kepada penyataan masalah. Walaupun pilihan raya telah banyak kali dilaksanakan di Malaysia, masih ada segelintir lagi rakyat Malaysia yang kurang peka akan prosedur sebenar pilihan raya di Malaysia, dan ini menyebabkan konflik yang akan tercetus di kemudian hari akibat salah faham di antara masyarakat, wakil rakyat dan pihak yang menguruskan pilihan raya sendiri. Lebih banyak isu yang akan timbul dan akan menyebabkan kekecauan dan kesulitan yang tidak diingini pada musim pilihan raya tersebut. Dan perkara ini sedikit sebanyak akan menjejaskan suasana ataupun proses pilihan raya itu sendiri. Selain itu, tanggungjawab dan juga skop tugas seseorang wakil rakyat juga turut disalaherti dan disalahgunakan oleh sesetengah pihak. Rakyat Malaysia perlu tahu tugas sebenar dan tanggungjawab wakil rakyat, kerana wakil rakyat bertanggungjawab sebagai wakil kepada rakyat di Malaysia dengan menyuarakan pendapat dan masalah rakyat di sesuatu kawasan yang diwakili mereka tersebut. Jadi, masyarakat telah meletakkan sepenuh harapan dan kepercayaan kepada wakil rakyat di kawasan mereka ni untuk membantu dan masalah rakyat di sesuatu kawasan yang diwakili mereka tersebut. Jadi, masyarakat telah meletakkan sepenuh harapan dan kepercayaan kepada wakil rakyat di kawasan mereka ni untuk membantu dan mewakili mereka untuk keluar daripada sesuatu masalah yang sedang dihadapi. Akhir sekali, isu penyalahgunaan kuasa semakin berleluasa. Saban hari kita dapat lihat semakin banyak berita dan juga kes yang dibongkarkan. Walau bagaimanapun,
kesahihan berita tersebut masih belum dapat kita pastikan. Kes wakil rakyat ataupun berita wakil rakyat menyalahgunakan kuasa mereka dan pangkat untuk kepentingan diri sendiri semakin tular, dan ini mengakibatkan rakyat sendiri berasa dikhianati dan juga menyimpan perasaan kurang enak terhadap wakil rakyat tersebut. Dan antara kes lain yang kita dapat lihat adalah penyelewengan wang dan juga skandal. Sebagai seorang wakil rakyat, saya rasa mereka seharusnya menjaga imej dan nama baik sendiri kerana mereka merupakan contoh dan juga tokoh kepada masyarakat. Jadi masyarakat memerlukan pemimpin yang berwibawa dan mampu memimpin mereka ke arah yang betul dan berjaya, dan juga mampu untuk membantu rakyat-rakyat di kawasan tersebut untuk keluar dari kelompok masalah mereka. Kita beralih kepada objektif kajian, di mana kumpulan kami mempunyai 3 objektif kajian, di mana yang pertama, kami ingin mengenal pasti corak pilihan raya umum ke-14 dan ke-13, di mana perubahan telah dibuktikan oleh dua pilihan raya umum ini. Dan kedua-duanya mempunyai aspek yang berbeza. Yang kedua, kami ingin menyenaraikan kelemahan pihak pemerintah dan kekuatan pihak pembangkang yang menyumbang kepada perutusan pilihan raya umum yang tidak dijangka. Pilihan raya umum ke-13 dan ke-14 masing-masing telah mencatatkan satu keputusan yang mengejutkan yang telah menyebabkan terlihatnya kelemahan di pihak pemerintah. Di sini kami akan menyenaraikan cabaran yang dihadapi oleh pihak pemerintah dalam mendepani kekuatan pihak pembangkang. Yang ketiga, kami menunjukkan peranan belia serta tanggapan kepada belia sebagai golongan yang mampu mengubah keputusan pilihan raya umum. Tanggungjawab belia dalam memastikan kemenangan kepada parti yang mereka pilih merupakan aspek yang terpenting yang telah membezakan keputusan pilihan raya umum ke-13 dan ke-14. Kemudian kita beralih kepada kajian literature, di mana untuk kajian literature ini kami menggunakan 3 jurnal. Jurnal yang pertama, Pilihan Raya Umum PRU di Malaysia, titik bertindih suatu analisis tsunami politik bandar oleh Junaidi Awang Besar. Yang kedua, kejatuhan UMNO dalam Pilihan Raya Umum ke-14, itu analisis pengajaran politik oleh Muhammad Taqiyuddin Ismail 2018. Dan yang terakhir adalah persepsi politik pengundi belia Melayu pasca pilihan raya umum PRU 2008 di Malaysia, yang ditulis juga oleh Junaidi Awang Besar pada tahun 2012. Untuk analisis kami yang pertama berkenaan dengan keputusan pilihan raya, menurut jurnal yang pertama, Pilihan Raya Umum PRU 2013 di Malaysia, yang ditulis oleh Junaidi Awang Besar, menunjukkan pilihan raya umum 2013 merupakan pilihan raya umum paling sengit di Malaysia. Dalam PRU ke-13 ini, Barisan Nasional telah berjaya mengekalkan status quo mereka di peringkat nasional dengan memenangi 133 kerusi parlimen dan 275 kerusi DUN, walaupun mengalami penurunan penguasaan jumlah kerusi di dua-dua perwakilan tersebut. Untuk PRU ke-14, Pakatan Harapan berjaya memecahkan monopoli Barisan Nasional selama 60 tahun apabila memenangi 113 daripada 222 kerusi parlimen pada pilihan raya umum ke-14. Pakatan Harapan memenangi 104 kerusi parlimen, manakala DAP meraih 9 kerusi di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, kami menyenaraikan cabaran yang dihadapi oleh pihak pemerintah pada masa itu dalam mendepani kekuatan daripada pihak pembangkang. Yang pertama, kerajaan tempatan pada masa itu, Barisan Nasional, tidak mempunyai kuasa formal yang diperlukan untuk menyelesaikan isu kehidupan penduduk bandar dan kawasan sepadan daerah mereka. Dan yang kedua, slogan ubah yang dilaungkan oleh Pakatan Rakyat mempunyai pengaruh besar, terutamanya dalam kalangan pengundi kaum Cina.
Analisis juga memperlihatkan bahawa kira-kira 80% pengundi Cina di kawasan bandar lebih berpihak dan cenderung kepada parti dalam Pakatan Rakyat. Yang ketiga, perubahan minda rakyat juga merupakan cabaran terbesar kepada Barisan Nasional pada ketika itu. Rakyat dilihat semakin kritis pemikiran mereka. Yang keempat, cabaran seterusnya, sebahagian besar generasi muda pada masa itu dan sehingga sekarang mula tertarik dengan agenda politik sivil yang dipromosikan oleh parti pembangkang, khususnya DAP dan PKR. Kempen yang menonjolkan kejayaan pembangunan yang dilihat di Barisan Nasional tidak relevan dengan perubahan pemikiran rakyat, khususnya dalam kalangan generasi muda yang lebih berpendidikan. Cabaran terakhir adalah kempen yang menonjolkan kejayaan pembangunan yang dibawa oleh Barisan Nasional tidak begitu relevan lagi dengan perubahan pemikiran rakyat, khususnya dalam kalangan generasi muda yang lebih berpendidikan dan tinggal di bandar. Ketiga adalah membincangkan tentang golongan belia sebagai golongan yang terpenting dalam pilihan raya ini. Golongan belia adalah merupakan golongan yang sudah pun mencapai taraf matang yang memuaskan dalam dapat menerima manfaat maksimum daripada rancangan-rancangan yang disusun. Perancangan belia boleh dilihat jika kita fokuskan kepada aspek media sosial. Hal ini kerana media sosial dengan pilihan raya merupakan dua perkara yang saling bergantungan dengan satu sama lain. Begitu juga dengan media sosial dengan belia. Kedua-duanya sama penting dan perlu diberi tumpuan. Proses pilihan raya tanpa belia dan media sosial adalah kepincangan untuk mana-mana pihak. Saya Nurul Husna binti Nizamuddin. Jadi saya ingin membentangkan metodologi kajian. Metodologi kajian amat penting dalam sesebuah kajian. Jadi langkah pertama dalam kajian ini kami menyediakan satu rangka kerja untuk dijadikan panduan dalam melincinkan kajian ini, pelaksanaan kajian ini. Kaedah pertama yang digunakan ialah kaedah pengumpulan data-data sekunder, di mana data-data ini diperolehi daripada penulisan jurnal-jurnal dan artikel yang dipilih berdasarkan tajuk kami, iaitu isu pilihan raya di Malaysia. Kemudian kami memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat, di mana kami memperolehi sumber-sumber melalui internet. Sumber-sumber yang diperolehi melalui internet akan disertakan bersama bukti untuk mengukuhkan lagi data-data yang diperolehi dalam kajian ini. Dan akhir sekali, sumber juga didapati melalui pemerhatian terhadap situasi-situasi yang berlaku di Malaysia, terutamanya pilihan raya umum. Seterusnya kita beralih kepada dapatan kajian. Dapatan kajian ini membentangkan rumusan, data serta maklumat yang diperolehi daripada kajian yang dijalankan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam objektif kajian. Pertama, peranan belia dan internet dalam pilihan raya umum. Tidak dapat disangka lagi, belia kini lebih maju, jauh lebih maju dalam arus pemodenan dan teknologi. Menurut Masyilanti, Muhammad Razali dan Siti Noradila Ayub, mereka berpendapat bahawa belia menyatakan kurang menyokong kerajaan disebabkan oleh ketidakberkesanan kerajaan dalam menangani isu rasuah. Keadaan ini mempengaruhi tindakan mereka untuk terus melakukan perubahan terhadap undian dan sokongan mereka kepada parti-parti politik. Kerajaan yang mempamerkan prestasi yang kurang baik mungkin akan mengalami masalah untuk meyakinkan golongan belia ini yang diketahui umum lebih dominan jumlahnya. Hal ini terbukti dalam pilihan raya umum ke-14 di mana rakyat Malaysia menyaksikan perubahan yang drastik dalam landscape politik Malaysia dengan peralihan tampuk kepimpinan kerajaan di mana Barisan Nasional
tumbang dan Pakatan Harapan PH mengambil alih dan diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Menurut Bernama juga, beliau tidak mahu lagi menjadi pemerhati dan menyokong wakil mengikut personaliti, bukan mengikut parti. Dan mereka juga percaya bahawa satu undian membawa kepada satu bentuk perubahan. Beliau kini lebih peka dengan situasi semasa dan bertanggungjawab untuk mengundi pada pilihan raya. Penggunaan internet untuk kempen politik menjadi semakin meluas pada PRU. Pengundi di bandar juga ingin kebebasan bersuara dan juga berpolitik, dan mereka bebas mengakses maklumat politik melalui media baru atau dikenali sebagai internet. Terbukti bahawa internet merupakan satu medium utama untuk berkempen semasa pilihan raya dan menjadi landasan di mana segala maklum balas pengundi, terutamanya golongan belia. Kedua, penempatan pengundi. Penempatan pengundi juga menjadi salah satu kesan terhadap undian dan keberkesanan sesuatu pilihan raya. Pengundi di bandar jauh lebih maju, lebih berpendidikan dan menjalani kehidupan yang serba-serbi lengkap dengan segala kemudahan seperti internet. Dalam konteks Malaysia pada hari ini, sebilangan besar penghuni di bandar adalah etnik Cina. Dan sikap mereka mendominasi pengundi bandar dengan tidak menyokong kerajaan. Hal ini dianggap sebagai satu fenomena politik di bandar. Pengundi di luar bandar lebih cenderung memilih parti politik kerana tiada akses kepada maklumat politik. Sebilangan besar pengundi di luar bandar adalah etnik Melayu dan mereka bersikap federalism, di mana mereka taat dan patuh kepada pemerintah. Dalam hal ini, mereka mengekalkan UMNO sebagai wadah perjuangan orang Melayu di Malaysia. Pengundi kini lebih mementingkan pembangunan nyata yang dijanjikan oleh pemerintah. Apa yang diperlukan oleh pengundi diterjemahkan dalam bentuk matlamat oleh parti kerajaan. Ketiga, struktur sosioekonomi pengundi. Ekonomi dan sosial penduduk mempengaruhi keputusan PRU. Struktur ekonomi berkait rapat dengan suasana politik di bandar, di mana pengundi di bandar lebih berpendidikan dan lebih memiliki segala kemudahan dan tidak perlukan apa-apa dari pemimpin, melainkan pentadbiran yang baik. Manakala pengundi di luar bandar tidak terdedah kepada perkara-perkara baru dan mereka lebih memerlukan bantuan dari kerajaan, seperti Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM yang diberikan oleh Barisan Nasional. Pengundi di bandar mempunyai akses yang lengkap kepada maklumat politik yang tersebar melalui internet. Mereka lebih cenderung memilih calon yang lebih popular dan menghayati demokrasi berbanding faktor politik, parti politik itu sendiri. Hal ini menjadikan mereka lebih selektif dalam menilai isu-isu politik. Kesimpulannya, pilihan raya merupakan satu langkah utama yang wajib dijalankan sebagai manifestasi kekuasaan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan suara majoriti dalam sistem demokrasi. Hasil daripada kajian ini, rakyat kini terutamanya belia lebih mendominasi dengan penggunaan internet sebagai medium dan landasan utama untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mereka anggap terbaik dari segi personaliti. Pemilihan pemimpin pada masa kini terletak kepada penggunaan teknologi yang canggih. Oleh itu, wakil rakyat dan bakal-bakal pemimpin seharusnya lebih peka terhadap penggunaan media sosial sebagai medium dan landasan utama untuk mendekati rakyat, berkempen dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Pemerintahan selama 5 tahun yang diberikan kepada sesebuah parti politik untuk mengendalikan kerajaan dikenal pasti sebagai salah satu medium untuk rakyat memahati tindakan dan personaliti ahli-ahli politik yang mentadbir. Tempoh ini juga dijadikan sebagai masa untuk rakyat memilih calon yang terbaik pada pilihan raya yang akan datang. Jadi pada masa hadapan, teknologi yang lebih maju diperlukan untuk meningkatkan kualiti pilihan raya dan kualiti setiap ahli politik serta parti-parti politik yang terlibat supaya dapat meyakinkan rakyat dengan baik dan bersih dari rasuah dan segala perkara-perkara yang negatif.